Relax bro. Okey, kembali kita ke podcast Relax Bro. Kita ada topik yang seterusnya. Jangan lupa follow kami di semua media platform, media sosial kita. Di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Kita rasa bersyukur di atas semua sokongan dan juga komen-komen maklum balas yang diberikan oleh para pendengar dan penonton sekalian. Kita teringat Doktor pasal mak tak dijaga anak tak nak ambil tanggungjawab jaga mak ayah ni. Saya adik-beradik ramai dok. Puang. Total pasal saya ada 3 mak. 3 mak. 3 mak. Mak Itu kehebatan ayah. Dia boleh jaga lebih daripada seorang mak. hebat. Kami ada lebih kurang 20 beradik lah. Subhanallah. 20 beradik. Tapi dengan saya membesar lebih kurang yang saya membesar bersama 15 orang adik-beradik. Saya sulung. Masya Allah. Tapi itulah. Barakah. Bukan senang untuk mak saya jaga. Tapi itulah kadang-kadang, bukan nak cakap pasal adik-beradik saya, tapi mungkin ada situasi yang berbeza. Orang kata mak boleh jaga ramai anak, mak ayah ni boleh jaga ramai anak, tapi ramai anak tak tentu boleh jaga seorang mak ayah. Betul lah. Ini bukan senang lah. Jadi mak ayah anak itu 15 beradik. Saya pernah jumpa dengan seorang orang yang dia ada student. Nan student dia di Mesir tu, berapa beradik dia Nan? Yang jaga kita tu seorang mak aje. Bukan 20 lebih, 6 lampau 20 lebih. Tak sampai, belas. Seorang Umar. Seorang mak saja. Seorang. Dia ada 15 ke 17 beradik. Seingat saya. Dan berjaya. Dan saya kagum oleh pelajar ni, mungkin sama ada dia tengok tak apalah. Dia student medik. Tapi dia ambil double degree. Dia ambil juga syariah. Hebat. Dan dia juga study online pula. Dia ambil di Universiti Azhar, dia ambil syariah, dia ambil medik dengan syariah. Kemudian dia study online pula, kelas-kelas pengajian ilmu tambahan luaran. Hebat. Katanya berapa beradik? Berapa beradik? 16. Saya ingat saya 17 kan. Kalau tak silap saya lah. Perbetulkanlah Umar kalau Umar tengok ni. Tengok tu macam mana mak seorang boleh jaga ramai ayah anak. Boleh jaga 17 orang anak. Tapi anak hari ni, okay, nak jaga mak ayah ni, nak kerja mana? Kerja cikgu. Mak ayah duduk rumah, kita pergi melawat. La haula la quwwata illa billah. Tengok. Lepas tu marah kat orang politik. Kenapa tak tengok mak ayah saya? Kenapa tak tengok Kita rumah mak ayah saya? Bumbung. Dia marah orang pula. Dia marah orang. First of all, ini tanggungjawab anak tu sendiri untuk tengok mak ayah dia. Betul. Okay. Dan lagi mengecewakan, ada kes bukan banyak, ada kes. Okay, mana? Duit Baitul Mal masuk oleh kerana mak ayah ni dah nyanyuk. Duit Baitul Mal masuk dalam akaun anak. Anak ambil pakai duit tu. Allah. Anak pembesar rumah dia tepi. Itu hak dia tu. Tinggal mak ayah duduk dalam rumah buruk. So jadi saya tengok hal-hal yang macam ni. Lepas tu kan, bila nak marah dia anak yang mari. Tak jaga mak ayah saya tengok ni. Kita tengok ni dia kecil besar je. Tak apalah tu, tapi kita itu topik tadi. Tapi nanti kita akan bincang benda ni secara serius. Agil tahu siapa nak panggil. Nanti kita InsyaAllah jemput orang sesuai, insyaAllah. Okay. Ada ni kita ada bacalah 2-3 komen-komen netizen berkenaan dengan bukan pengumuman tapi kenyataan Menteri KKR Alexander Nathalinggi. Yang kata tol ni tak boleh nak dihapuskan kan. So saya rasa isu ni diambil di luar konteks. Dia kalau tengok balik statement kenyataan menteri, dia dalam BFM dalam BFM, statement dia tu luas sebenarnya. Dan konteks kritikan orang tu tak kena sangat. Dia bercakap berkenaan dengan penghapusan tol ni sekarang which is penghapusan secara tergesa-gesa. Sebab kita kena ingat tol ni pelaksanaannya adalah melalui PFI, private funding initiative. Duit orang syarikat tertentu yang ada duit, yang nak ada melabur, duit buat highway, nak melabur, dia buat highway. So jadi dia claim balik melalui concession. Concession ni merujuk kepada pungutan tol lah. Betul. So jadi sebab tu contoh, kalau nak pendekkan contoh, katakanlah konsesi dia 20 tahun. Tiba-tiba kerajaan datang, kerajaan nak tamatkan lagi 5 tahun. Sepatutnya ada baki lagi 10 tahun. Tapi kerajaan singkatkan jadi 5 tahun. So tentunya kerajaan akan naikkan kutupan tol. Untuk singkatkan. Untuk nak singkatkan.
Sebab apa? Sebab kena adil lah kepada syarikat konsesi tersebut. Itu je cerita dia. Jadi kenyataan Menteri Alexander Nathalinggi ni sebenarnya tak salah pun. Tak salah. Dia mengatakan, yang saya faham, tak tergesa-gesa untuk hapuskan sekarang. Tunggulah sampai habis konsesi. Betul. Habis konsesi, syarikat tersebut dah dapat balik fund dia, dapat balik investment dia, dapat balik untung sikit dah. So then tutup lah. Henti lah. Bukan tak pernah ada tu yang ditutup. Ada je tu yang ditutup. Batu Tiga, tu Jalan Kucing. Ya, ada. Tapi Dok, saya suka nak ingatkan pendengar dan penonton, bila ada ahli-ahli politik yang berjanji, gunakan tol ni sebagai janji-janji politik. Kita jadi kerajaan, kita akan hapuskan tol. Dia akan menjadi masalah bila kita tak faham macam mana konsep tol ni nak dihapuskan. Sebab apa? Bila duit yang digunakan untuk membina highway ni bukan duit kerajaan, duit syarikat swasta yang melabur untuk membina lebuh raya, dah tentunya lebuh raya ni perlu ada kutipan tol. Dan kutipan tol tu akan mengambil masa beberapa puluh tahun, mungkin 20 tahun selalunya. Dan dah capai tempoh konsesi tu habislah. Maksudnya tol, jalan tu milik negara lah. Milik negara, pasal kita bayar. Kalau tidak, kerajaan kena ambil duit daripada pembayar cukai, duit-duit kita ni juga, kan, untuk bayar pada konsesi, syarikat konsesi untuk ambil alih tol. Maksudnya kerajaan kena ambil alih highway tu. The ownership of the highway tu. Kalau tak habis lagi, dan kerajaan kena bayar. Betul. Dan bila kerajaan kena bayar, kita lah kena bayar. Kita lah kena bayar. Jadi isu tol ni saya rasa biasalah, sentiasa akan dipolitikkan. Cuma jangan kita ambil kenyataan seseorang itu di luar konteks. Dan juga sebab sekarang ni semua pembangkang pernah jadi kerajaan. So masing-masing pun dah tahu dah. Dia macam ni lah. Semua dah jadi kerajaan. Bila semua dah jadi kerajaan, dulu mungkin ketika mana membangkang, you orang tak tahu the process. It's not easy. You want to remove. You nak kena bayar. You nak kena bayar balik ke syarikat konsesi. Mungkin dia kena fine lah. Dia akan saman tentunya. Dia saman. Dia agreement. So jadi bila semua dah jadi kerajaan, semua dah faham proses. Selepas ni nak pilih raya lagi ke depan, pembangkang pun yang pembangkang sekarang pun dah jadi kerajaan. Dia tahu lah. Dia takkan buat lah janji tu. Jangan. So jangan. Kecuali dia ada model matematik yang hebat. Dia kata saya tahu macam nak dapat duit untuk bayar. Itu lain lah. Tapi dia kena buktikan lah. Okay. Kita nak juga sentuh ni Dok. Tak silap saya 6 hari lepas. Ada satu insiden data breach. Allegedly ada hacker dia claim. Dia kata dia telah pun hack data Telekom Malaysia. Efektif data. Yang lebih best tu Dok, 20 juta. Data daripada Telekom yang claim by hacker telah digodam. Maksudnya ada data breach. Yang lebih mengejutkan, dia cerita ni senyap. Kita cuba cari dekat mana-mana statement daripada TM. Tak ada pun. Maksudnya mungkin tengah duduk meeting kot. Meeting. Mungkin tengah meeting macam mana strategi. Sebab dia orang pun macam penjawat awam juga. Sebab apa? Sebab biasanya kalau berlaku sebelum-sebelum ni, kalau data breach ni mana-mana negara, contoh terdekat Singapura kita kan, sea level kena dah. Kena fine tentu. Satu dah kena denda satu hal. Tak silap saya. Kita bukan nak suruh kerajaan ambil tindakan. Tak. Tapi cumanya nak bukan maksud saya, kita janganlah nak kenakan orang. Maksud saya sekarang ni adalah kerajaan perlu ambil tindakan. Contohnya panggil, kita tak tahulah, mungkin dah dipanggil. Cuma supaya rakyat yang membaca berita ini nampak ada move yang serius daripada kerajaan tentang data breach. Sebab apa? Again, kita kena tahu. Sekarang ni kita duk sibuk, rakyat duk sibuk isi padu. Padu pun data juga. Dan data padu ni lagi komprehensif compare data Telekom. Lagi detail. Kalau jual, lagi mahal. Contohlah kalau orang jual data, katakanlah satu nombor telefon dengan nama penuh dengan IC, katakan RM5, contoh. RM2, RM3. Contohlah. Kalau 20 juta? Kalau dah 100 juta. 100 juta. Kalau padu, saya tak rasa RM1, RM2. Banyak. Dia akan banyak lagi sebab dia cover semua. Betul. Kejaya, rumah tangga, barangan, nombor income, semua cover. So jadi orang akan memikirkan bahawasanya nanti data kami kat padu ni yang lebih detail dan terperinci ni takut-takut di breach lagi. So jadi sebab itu saya kata kalau kerajaan perlihatkan sedikit move yang diambil towards case yang berlaku di TM ni. Kita bukan nak buat nak jump to the conclusion. Kita tak jump. Cuma kita nak minta supaya
dilihat dan dizahirkan tindakan tu? Saya sedikit berbeza pandangan lah. Oh, Bagi saya kalau saya someone need to be responsible. Easy. 20 juta data ni bukan sikit, bukan kecil. Kalau kita tengok PDPA, saya tak pastilah sejauh mana berfungsinya PDPA ni. Orang untuk sibuk PDPA. Satu dunia. Tapi sejauh mana dia berfungsi dekat negara kita ni, saya pun tak pasti. How is it enforced, saya pun tak pasti. Kalau dalam cerita TM ni, bagi saya dah kena dah. Contoh, di Singapore, kalau ada data breach dok, mereka akan disaman, compound 10% daripada maksimum. Boleh pergi 10% daripada jumlah revenue tahunan. Kalau tak silap saya. Dan kalau saya di macam kes TM ni, a head must roll. Someone need to be responsible. Macam mana pun kena ada orang yang bertanggungjawab. Sebab kalau tidak, dia akan jadi normal, dia akan jadi tabu. Jadi yang tak apa, data breach lah. Pasal bagi saya tak nak siapa kena. Tak ada siapa kena. Sebab kita kena lihat macam ni untuk penonton dan pendengar. Data ni is the new gold. Data is the new gold. Macam komoditi dia ada nilai. Dia dah macam komoditi. Dia contoh punyalah kita punya masalah data ni sampai ke level data management pun kita tak clear. Saya bagi contoh. Bank selalunya akan share data dengan third party untuk buat collection, untuk non-performing loan. Contoh, ini biasa. Kita dapat telefon daripada mana-mana orang kata, oh you tak bayar lagi kereta bulan ni, oh you tak bayar lagi rumah bulan ni, you tak bayar lagi motor bulan ni. Tapi sebenarnya itu bukan bank. Third party. Bank akan share pada third party. Debt collector. Bila debt collector ni dapat data, siapa monitor the transaction of the data? Siapa yang buat clearing house? Dan bila data ni habis, dah transfer the third party, siapa make sure yang data ni tak akan dikongsikan kepada orang lain? If data ni masuk dalam black market, it will go to the highest bidder. Macam Dok cakap tadi lah. RM5 satu set ataupun RM10 satu set. Itu yang hari-hari kita telefon tu. Kan datang daripada JNT, kan datang telefon daripada Post Malaysia, kan datang telefon daripada Immigration. Itu yang scam. Sebab dia ada data kita semua. How the hell they got our data? Ini the real question yang kita nak tanya kerajaan. Macam mana data telefon, nombor telefon kita ni? Dia ada semua. Dia ada. Lepas tu dia siap baca nombor IC kita ni. Kadang-kadang yang detail lagi, yang dia menyamar jadi pegawai mahkamah lah, pegawai polis lah. Tuan nombor IC tuan, kita pun terkejut. Betul. Jadi saya sekarang ni kan dengar je panggilan daripada TM ataupun Post Malaysia. Saya letak terus Mana dengar dah. Kita tahu dah ni scam. Barang dah tak sampai. Jadi benda ni saya rasa kena ambil serius lah. Sebab kita bercakap tentang new technology yang akan masuk macam AI. Betul. Tadi saya duduk dengan satu kawan, dia tunjuk satu video. Video ni gambar seorang perempuan tengah promote barang makeup. Tapi bila dia cakap dengan saya, you tahu tak? This is not human being. Bukan manusia. It's totally AI. Dan barang-barang makeup ni dia tak ada pun, dia tak pegang pun, dia pegang kotak je. Orang tu tak ada, muka orang tu completely lain. Maksudnya we have reached to that technology. And kalau kita tak be very clear on our data regulation, data management regulation, AI regulation, technology regulation, we have problem. We're going to have a problem. So, saya rasa kerajaan kena really pay attention. Padu is a good start, but it will be a good disaster to start with. Bagi saya. It's a good start. Saya sokong, but it can be a good disaster to start with. So, cabaran besar lah. Cabaran tu besar. Kita support bukan tak support. Kita tak support. Relax bro, support Padu. Cuma, cabarannya besar. Jadi, kita akan berhenti dan kita akan kembali selepas ini dengan topik yang seterusnya. Dah bergelak. Sempat. Relax bro.